Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pada petang ini atas izin dari Allah, rahmat dari Allah, hidayah taufik, inayah dari Allah, kita dapat gunakan sedikit waktu untuk kita menambahkan lagi pengetahuan kita, mengukuhkan pengetahuan kita berkenaan dengan syurga yang didambakan oleh setiap daripada kita. Tambahan pula kita akan memasuki kepada bulan Ramadan, iaitu bulan yang Allah membukakan pintu syurga yang 8 pintu itu dengan seluas-luasnya, dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Jadi marilah sama-sama kita menambahkan rasa rindu kita, kita menambahkan besarnya cita-cita kita untuk masuk ke dalam syurga dengan kita mempelajari tentang nikmat syurga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang Allah akan Ustaz, line Ustaz sangkut-sangkut, Ustaz. Okey, insya-Allah saya tukar line. Okey. Jadi kita pada petang ni kita akan kita akan membincang tentang bab yang ke-27, iaitu bab berkenaan dengan bidadari di dalam syurga. Okey, kerana pada bab yang lepas kita telah bincang tentang pelayan syurga pada minggu lepas. Kita telah bincang tentang khadam yang Allah jadikan di dalam syurga. Jadi kita terus kepada bab yang ke-27. Bab yang ke-27 ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk muka surat 100, dia berada pada muka surat 124. Okey, cuba kita nak buka muka surat nombor 124. Okey, mari kita lihat pada muka surat 124. Okey. 124. Okey. Moga-moga talian saya ni kuranglah gangguannya. Gangguan tu pasti ada, jadi saya mohon maaf terlebih dahulu jika berlaku apa ketidakselesaan tuan-tuan dan puan. Jika ada mana-mana yang tidak jelas perlu saya ulang, mohon dimaklumkan, insya-Allah saya akan membuat pengulangan. Okey, kita bincang petang ini tajuk bidadari syurga. Okey. Tajuk ini sangat penting. Bukanlah tajuk ini penting hanya pada orang lelaki, tetapi tajuk ini dia memberikan kita gambaran bahawa kalau dah penghuni syurga itu seperti bidadari ini, dia adalah makhluk yang khas, ya. Makhluk yang Allah ciptakan khas untuk penghuni syurga. Kita bincang pada petang ini dari sudut kesempurnaan mereka, fizikal mereka dan keadaan mereka. Maka ia akan menjelaskan lagi kepada kita bagaimana dengan manusia yang Allah masukkan ke dalam syurga. Maksudnya bidadari syurga jika nak dibandingkan dengan ahli syurga di kalangan manusia yang masuk ke dalam syurga,
sudah pasti ia berbeza. Sebab nikmat ni Allah sedia untuk penghuni syurga. Maka sudah pasti penghuni syurga itu ia mempunyai kesempurnaan dia, kehebatan dia lebih daripada yang memberi layanan kepada penghuni syurga. Itu maksud saya. Para ulama membincangkan tentang perkara-perkara seperti ini. Jadi kita akan, kalau kita baca ayat-ayat Quran, kita rasa tak takjub. Kita akan melafazkan rasa Allahu Akbar, kan hebatnya ciptaan Allah. Tetapi kan kita dah belajar pada bab yang pertama. Kalau masih ingat lagi bab yang pertama kan, kita belajar tentang beberapa gambaran awal syurga, hakikat syurga tu kita pernah belajar bahawa syurga ni adalah barang dagangan. Maksudnya kita berjual beli dengan Allah. Jual beli dengan Allah ni sangat mahal. Jadi Allah membayarnya dengan syurga. Jadi apabila Allah membayarnya dengan syurga, maka sudah pasti nikmat itu tinggi. Kita yang terikat dengan ujian. Kalau seperti bidadari, mereka tidak ada ujian. Pelayan-pelayan dalam syurga, mereka tidak diberi ujian. Mereka ditugas melayani penghuni syurga, membawa maksud penghuni syurga itu sudah pasti lebih hebat, lebih cantik, lebih daripada pelayan-pelayan dan bidadari syurga. Okay, jadi untuk kita melihat tentang perkataan bidadari, di dalam Quran Allah menggunakan dua patah perkataan. Allah gunakan dua kalimah. Bidadari ini disebut dalam Quran dengan perkataan hurun ain. Dia ada dua. Pertama hur, lepas tu ain. Dia panggil hur ain. Okay. Hur ain, kita dalam bahasa kita gunakan terjemah bidadari. Okay, dalam bahasa Quran hurun ain dia merujuk kepada makhluk itu, dia adalah wanita yang ia mempunyai mata yang memiliki sifat-sifat keindahan dan kecantikan. Sebab ain tu dikaitkan dengan mata. Kita pernah bincang sebelum ni tentang mata air kan? Kita bincang tentang uyun. Jadi hurul ain dikaitkan dengan perempuan, wanita khas yang Allah ciptakan untuk penghuni syurga yang memiliki kecantikan dan keindahan pada matanya. Kalau kita nak mencari di dalam Quran perkataan hurun ain, kita akan jumpa pada 3 ayat sahaja. Ada 3 ayat sahaja yang ada menyebutkan perkataan hurun ain. 3 ayat itu, yang pertama kita boleh temui pada surah Dukhan ayat nombor 54. Kita juga boleh temui buat kali yang kedua pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-22, dan kita temui pada surah At-Tur ayat nombor 20 perkataan hurun ain. Jadi boleh bulatkan, boleh gariskan ataupun highlightkan kepada perkataan hurun ain kepada 3 surah ini. Jadi pada 3 tempat ini, salah satu cara Allah menyebut tentang hurun ain, Allah mengatakan hurun ain ini Allah jadikan sebagai pasangan kepada penghuni syurga. Sebab itu kita jumpa perkataan wazawwajnahum. Dekat sini diterjemah kami mengunirkan kepada mereka, terjemah dia. Tapi wazawwajnahum ni maksudnya kami kata Allah, maksudnya kami pasangkan mereka dengan bidadari. Jadi zawwajnahum maksudnya kami kahwinkan, kami pasangkan kepada mereka bidadari.
Okay. Begitu juga pada ayat yang surah At-Tur ayat nombor 20. Okay, ayat ni kita pernah bincang sebelum ini pada membincangkan tentang surur. Kita katakan surur, kita pernah bincang pada tajuk sebelum ini. Okay. Semasa di atas surur itu, penghuni syurga ni dia bersama siapa? وَذَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Dekat sini terjemah kami kawinkan. Maksudnya kami kurniakan, kami pasangkan mereka dengan bidadari syurga. Okay. Ini adalah 3 tempat yang Allah menyebut dengan penyebutan adanya bidadari. Dia panggil hur ain. Okey. Kita teruskan dengan perincian. Hurun ain ada beberapa kriteria di dalam Al-Quran yang kita boleh susun kriteria tersebut kepada lebih kurang ada 6 ciri ataupun kriteria bidadari itu yang Allah ciptakan. Jadi kita namakan dia sifat-sifat lah ataupun kriteria. Ada 6. Yang pertama, kita lihat kepada yang pertama di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bidadari ini dari sudut pandangan mata mereka yang tidak liar. Maksud dia dalam bahasa lain kita, mereka menundukkan pandangan mata mereka. Macam mana dia menundukkan pandangan mata mereka? Adakah mereka sentiasa tunduk? Al-Quran tidak menyebutkan, tetapi Al-Quran memberitahu ada satu ayat kenapa mereka ni tak tengok orang lain. Maksudnya menundukkan pandangan. Pandangan mereka ni dia tak tengok kepada selain daripada pasangan dia. Kalau kita susah kan, kita kan manusia di dunia suka melihat sesuatu yang indah, yang sedap mata memandang. Kita tak boleh lari sebab kita seperti orang perempuan kan, dia terpaksa keluar rumah, dia terpaksa berhadapan dengan orang-orang yang lain. Jadi dia mata dia tak boleh nak jaga, dia tengok orang ni, dia tengok orang ni. Tetapi bidadari dia tak seperti itu. Dia dah tak tengok orang lain dah. Macam mana dia buat tu? Nanti insya-Allah sekejap lagi kita akan lihat pada ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang pandangan mata mereka. Okey. Tentang mereka, pandangan mereka tidak liar ataupun mereka menundukkan pandangan, kita boleh jumpa pada 3 tempat di dalam Al-Quran. Okay, ada 3 tempat. Ayat dia lebih kurang sama. Kalau Allah kata mereka menundukkan pandangan, kita akan jumpa perkataan ini. Dia akan guna perkataan qasiratut tarfi. Saya bulatkan. Kita akan jumpa dia gunakan perkataan sekejap Okey, dia guna perkataan, kenapa pula pensil saya ni tak boleh nak conteng. Okey, sekejap Jadi dia ada perkataan qasiratut tarfi. Kita akan jumpa dekat surah As-Saffat ayat 48. Lepas tu dekat surah Sad ayat 52. Jumpa tak perkataan qasiratut tarfi? Jumpa kan? Jadi perkataan qasiratut tarfi. Begitu juga dekat surah Ar-Rahman. Qasiratut tarfi. Okey. Sekejap Saya sekejap Okey.
Boleh dengar jelas dengan jelas suara saya. Okey, jika ada talian tu tersangkut, kalau macam ada hang, kalau perlu maklumat saya ulang, tolong bagi tahu ya, sebab saya bergantung sepenuhnya dengan hotspot saya. Okey. Jadi kita terus kepada perbincangan tentang menundukkan pandangan. Okey, kalau kita lihat contoh pada surah Saffat ayat nombor 48 ni, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'indahum qasiratu tarfi'in. Di sisi mereka, iaitu penghuni syurga ini, ada qasirat bidadari. Walaupun tak ada perkataan hurun 'ain, tapi ada perkataan 'ain, dia merujuk kepada bidadari yang qasiratu tarfi. Qasirat ni, qasirat, saya mencari kejap ya. Saya cari pensel saya ni, tak boleh nak saya tak keluar dia punya pensel. Dia tak ada pensel sini. Okey, tak apa. Okey, dekat qasirat ni maksudnya, kalau dalam bahasa Arab pendek apa pendek? Pendek, qasirah, tu yang kita belajar tajwid, ada maksilah qasirah, maksilah tawilah, qasirah. Macam kita kata jamak qasar kan, jamak qasar tu pendek. Jadi dekat sini kalau dia kata pendek, maka penggunaan dari sudut melihat sudah tentu kita kata mereka menundukkan pandangan mereka dengan mempunyai mata yang sangat jelita. Jadi saya tak perlu ulas dengan panjang lebar, sebab kita untuk pengisian ini kita hanya nak menyebutkan maklumat-maklumat tentang syurga. Nanti kalau kita dapat ulang buat kali yang kedua, dah masuk pada kali kedua tu akan ada perbezaan pada penerangan. Ini saya gunakan kaedah berbentuk secara ringkas sahaja dalam menerangkan ayat. Ya, kerana kita tak ada waktu yang panjang untuk mengulas satu ayat kepada satu ayat secara detail seperti kebiasaan kita buat tadabbur. Jadi kalau nak perlu kepada penerangan dia, nanti kita kena masuk kepada pusingan yang kedua. Sebab tajuk ni dia sampai 30 bab. Kita dapati bahawasanya setakat yang saya buat review dalam rakaman, ramailah, ada sebahagian daripadanya dia tak mampu nak ikut sampai habis tajuk. Kalau yang pertama, kedua tu ada ramai orang yang akan ikut view. Lepas tu dah naik ke 4, 5, 6 tu dia dah tak sempat nak kejar, tak terkejar katanya. Jadi saya buat secara ringkas dia, insyaAllah. Nanti kalau kita perlu buat pengulangan, buat kali yang kedua, kita ulang balik ke semua bab, akan ada perbezaan dari sudut penerangan dia. Okey. Jadi kalau tengok dekat surah As-Sad, akan jumpa lagi perkataan qasiratu tarfi. Okey, atrab ni nanti kita akan terang selepas ini bermakna atrab. Begitu juga maklumat itu ada pada suratul Rahman. Akan jumpa perkataan fihinna qasiratut tarfi. Ayat 56 ni dia ada fakta yang lain tentang bidadari. Tapi kita nak fokus yang ni dulu. Qasiratut tarfi terlebih dahulu. Okey, jadi boleh baca pada terjemahan ayat ini. Okey. Antara sebab diterangkan oleh Allah dalam surah lain. Ini jawapan dia, muka surat 127. Kenapa mereka ni dapat tundukkan pandangan mereka? Kenapa mereka tak suka melihat kepada orang lain? Antara dia, kalau kita buka dekat Suratul Rahman ayat 72, ni ayat-ayat dekat hujung-hujung Suratul Rahman, Allah mengatakan mereka ni hurum. Hurum maqfuratum
fil khiyam. Mereka ni apa? Mereka bini, okay, sekejap ya. Yang mereka ini hanya tinggal tetap di tempat tinggal mereka masing-masing. Maknanya mereka tak keluar. Mereka berada di khemah-khemah mereka, di rumah-rumah mereka, di mana Allah Ta'ala tempatkan pasangan mereka. So mereka ni hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Nanti saya sebut pada awal-awal tadi. Kalau macam wanita-wanita di dunia, ia tidak boleh, dia akan terpandang orang lain. Kenapa? Kerana kita duduk di kawasan yang kita terpaksa melihat orang lain. Kita tak boleh hanya nak tengok hanya pada pasangan saja semata-mata. Kita terpaksa. Sebab ada orang mungkin dia dah kerja dia macam tu, mungkin dia berhadapan dengan orang dalam dia terpaksa keluar rumah. Tapi Ustaz freeze. Tak terputus ya? Dah putus lah, tak dengar suara. Itulah saya ingat saya yang terputus sebab saya Saya pun. driving. Dekat highway, ingatkan saya yang terputus. Okey. Macam Ustaz tu keluar kamu. Hujan kot. Ya ke? Ustaz outstation Kita kena sign off dulu, dah masuk balik ke apa? Tak perlu. Nanti Ustaz akan masuk balik ni sebab ni saya, Ustaz dia naik host dekat saya. Nanti Ustaz akan masuk je lah link yang sama. Okay, alright. So kita tunggu je lah. Tunggu kejap. Okay, terima kasih. Sama. Bismillah.
Okey. Boleh dengar suara? Dengar suara Ustaz tapi dia tak stabil lah. Internet okey. Sangkut. Sekejap, Ah, saya sekejap. Oh, saya tukar guna handphone sebab laptop Ni saya okey dah. Okey okey. Ustaz, ni suara dah dengar dah. Clear sikit dah. Apa sebab laptop saya ni dia automatic dia buat repair pula Mohon maaf tuan-puan dia jam. Dia automatic dia shut down tapi tak apa. Qadarullah sudah takdir Allah. Tapi boleh dengar tak suara? Okey dah Ustaz, jelas. Boleh dah. Sangkut balik lah Ustaz. Gambar Ustaz freeze. Boleh? Okey. Memang lain Ustaz problem dia. Okey. Tak apalah. Tapi boleh dengar tak? Tak boleh dengar Handphone saya Dengar pun. tak? Okey pula. Kejap okey, kejap tak okey. Ni okey lah, dengar lah. Okey, tak apalah macam tu. Kalau paling baik kita berhentilah setakat ni insya-Allah. Nanti kita buat pengulangan semula insya-Allah bab yang ke-27 ni insya-Allah. Laptop saya pun dia automatic dia diagnose apa saya pun tak berapa faham. Qadarullah sudah takdir Allah, dia buat macam mana. Okey, redha, pasrah. Okey. Jadi kita semua mohon tuan-puan atas pengisian pada petang ni. Nanti kita buat pengulangan semula insya-Allah pada bab yang ke-27. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan semua. Jazakumullahu khairan. Jazakallah Ustaz. Saya pun atas highway tengah driving ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita endingkan. Ni tolong Ya, live tu baik. Kak Liza tolong matikan. Okey, baik.